Auzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil kitabil aziz. Qala Yusuf li abihi abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wa samsa wal qamar ra'aituhum lisajidin. Sadaqallahul azim. Baik. Selamat pagi semua. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi pagi ni. Sedikit kongsian pendapat saya berkaitan dengan isu semasa dalam pendidikan. Saya Dr. Muhammad Nur Azmi bin Nordin daripada Fakulti Pendidikan. Saya adalah pensyarah bidang pendidikan khas di Fakulti Pendidikan ini di UKM. Dan secara langsung spesifiknya saya dalam menguruskan pendidikan khas masalah penglihatan lah di fakulti ini. Baik, jadi ada beberapa perkara yang nak dikongsikan. Pertamanya, saya melihat UPSR dan PT3 yang telah pun dimasukkan sebagai sesuatu yang boleh dibincangkan lagi lah. Kerana pada pandangan saya UPSR dan PT3 ni lebih pada exam oriented, di mana kita nak di mana sebelum ni berlaku kita menilai ataupun mentafsir murid-murid kita secara ekstrim secara besarnya, secara dia punya percentage untuk kita menilai seorang murid itu berdasarkan exam peperiksaan. Jadi dengan pelaksanaan UPSR dan juga PT3 ini, kita nampak bahawasanya berlaku penilaian yang mana kita lebih menumpu kepada peperiksaan semata-mata lah. Jadi secara dasarnya, secara kasarnya, penilaian seperti ini tidak menunjukkan kita kata apa, kualiti keseluruhan murid tersebut, ataupun penilaian ini menjadikan kita melihat murid kita itu tidak menyeluruh. Kan bagaimana kita nak menyatakan bahawa seseorang murid kita itu cemerlang hanya berdasarkan peperiksaan semata-mata. Okey, dari segi contohlah, murid kita ini dia punya bakat ataupun kehebatannya dalam sukan contohnya, kan ada kecenderungan dia ke arah sukan. Jadi bila kita menilai hanya pada peperiksaan, maka kita telah menafikan haknya ataupun kita telah menafikan kebolehannya dalam sukan tersebut. Saya tidak menafikan bahawa ada penilaian dilakukan terhadap contohnya kokurikulum dan sebagainya di sekolah. Yang saya pun dulu guru sekolah, kan. Alhamdulillah 10 tahun macam itu berada di sekolah dan berada dalam sistem lah. Saya tidak menafikan ada. Begitu juga dengan penilaian kafar, fardu ain, semua ada. Tetapi percentage ataupun pemberatan kita tu lebih kepada exam pada ketika itulah. Jadi bila adanya UPSR ini ataupun PT3, jadi kita menilai murid kita itu tidak menyeluruh. Seumpamanya kita nak menilai macam mana seekor ikan itu boleh berlari, kan? So adalah tidak adil bagi ikan tersebut, kan? Macam mana dia nak berlari, di kaki pun tak ada. Okey, so begitu. Mungkin perumpamaan itu lebih ekstrim lah pada level lain, tapi sedasarnya kita dapat lihat bagi kita menilai seseorang murid kita itu bukan dengan apa yang dia sepatutnya dinilai. Okey, so tidak semua orang, terutamanya murid-murid ni, tidak semua antara mereka yang hebat ataupun berupaya dalam melaksanakan peperiksaan dengan baik. Ada di antara mereka yang lebih cenderung kepada muzik, ada antara mereka yang lebih cenderung kepada sukan, ada yang lebih cenderung kepada seni, kan? Ada yang lebih suka masak dan sebagainya, kan? Begitu juga murid berkeperluan pendidikan khas.
Okey, seperti murid-murid saya dulu kan, dan juga guru-guru yang saya terlatih di sini berkaitan dengan pendidikan khas, kita dapat tengok murid berkumpulan pendidikan khas ni ataupun MBPK ni apa ni, kecenderungan dia lebih pelbagai dan kebanyakan mereka tidak berorientasikan kepada peperiksaan. Jadi bagaimana kalau kita menilai mereka hanya pada peperiksaan. Jadi perkara ini menjadikan penilaian kita itu bersifat tidak adil kepada murid-murid kita. Jadi pada pandangan saya, sekiranya Menteri Pendidikan kita yang baru, yang berhormat Puan Fadlina Siddiq, sekiranya ada pandangan untuk mengembalikan UPSR ataupun PT3 ini, kita kena revise balik lah bagaimana negara-negara maju melaksanakan pendidikan mereka, dan bagaimana negara-negara maju ini mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif, yang lebih mesra kepada murid-murid dan juga kepada MBPK khasnya lah. Kita kena lebih adil dalam melakukan penilaian ataupun pentaksiran lah. Kita kena melakukan penilaian pentaksiran. Kita perlu. Kerana sekiranya kita tidak melakukan penilaian atau pentaksiran, bagaimana kita nak menentukan murid kita itu sama ada mencapai objektif yang sepatutnya ataupun tidak. Okay, kita perlu. Tetapi penilaian tersebut mestilah adil. Jadi cadangan saya adalah, sekiranya sekarang ni UPSR dan PT3 memang telah dimasukkan, tapi sekiranya ada pandangan ataupun ada cadangan untuk mengembalikan UPSR ataupun PT3 ini, saya cadangkan supaya UPSR ataupun PT3 ini dijadikan sebahagian daripada penilaian. So bukan maksudnya kita tengok pada UPSR, contohnya seorang murid ni dapat 5A, itu je keputusan 5A dia, murid kita dapat 5A, dia pandai, dia bagus. Sedangkan mungkin pada bahagian lain, part lain dia masih lagi kurang. So jadi penilaian itu kita kena seimbangkan dan jadikan dia holistik. Contohnya dalam sijil pentaksiran, apabila dia habis tahun 6, contohnya murid kita tamat tahun 6. Jadi bila dapat sijil itu, dalam sijil itu termasuklah kemahiran ke fardu ain, co-curriculum dan sebagainya, dan ada di antaranya juga masukkan sekiranya sekolah rendah ada juga UPSR. Contohnya kita ada 5 item dalam pentaksiran tersebut. Contoh. Jadi ada kemahiran, ada sukan, ada komunikasi, PAFA, dan akhir sekali bawah tu ada UPSR. Maksudnya UPSR tu kita letakkan sebahagian daripada penilaian ataupun pentaksiran akhir pengajian pembelajaran murid-murid kita nanti selama 6 tahun, ada salah satunya UPSR. Begitu juga dengan PT3 kan. Ada penilaian-penilaian lain dan PT3 itu dimasukkan sekali dalam sijil dan ada result dia pada akhir, result kumulatif dia. Kan, kita tak letak. Saya faham bahawa ada sesetengah ibu bapa yang sentiasa bukanlah kita dah dilatih dengan sistem ni dah berpuluh tahun, berpuluh tahun. Mana kita tertunggu-tunggu putusan PSR anak-anak kita kan. So anak kita akan bernilah anak. Contohnya kan, anak jiran kan, anak kau dapat berapa A PSR, anak aku dapat berapa A, anak awak dapat berapa A kan. So kita lebih puas hati bila anak saya dapat 5A. So kita rasa macam puas hati. Tapi sebenarnya kita kena merubah persepsi itu bahawa tidak semestinya exam oriented. Jadi kita letakkanlah, sebab kita nak memuaskan hati juga sebahagian daripada ibu bapa yang memerlukan, yang nak benda tu ada. Jadi kita letakkan juga UPSR ataupun PT3 itu di dalam sebahagian, salah satu item dalam penilaian, dan akhirnya kita wujudkan satu kumulatif di bawah situ pada akhir sekali. Jadi bila kalau sekolah rendah nak naik ke sekolah menengah, cikgu sekolah menengah akan tengok ini pencapaian murid dekat sekolah rendah. Itu juga dengan PT3 kan. Sini bila nak masuk form 4 dan sebagainya ada ini penilaiannya. So kita lebih holistik guys tu, dan kita tidak meninggalkan juga exam oriented lah. Kita kena faham bahawa exam ini bukan tak boleh. Boleh, tetapi kita tidak boleh menumpukan 100% pada exam. Jadi cadangan saya adalah
masukkan juga UPSR ataupun PT3 tu dalam penilaian kita supaya kita nampak ada juga exam kat situ, bukan exam lah kita sebut, ada juga penilaian bertulis dekat situ lah di bawah tersebut, di bawah pentaksiran keseluruhannya lah. Dan begitu juga dengan PASR yang pernah dilaksanakan untuk MBPK. PASR ini adalah penilaian alternatif sekolah rendah kan, so dibuat berperingkat. So murid MBPK ni memang tidak disemai dengan exam oriented pada awal lah. Jadi saya rasa PASR juga baik untuk dikembalikan supaya kita nampak murid MPPK kita ni bagaimana progres dia dan di mana sebenarnya kekuatan dia. Dan perkara ini kita boleh bawa ke sekolah menengah dan juga seterusnya. Bila habis sekolah menengah kan, kita ada pula PASM kan, penilaian alternatif sekolah menengah. Daripada situ juga majikan mungkin boleh tengok yang nak untuk kejaya seterusnya. Majikan juga boleh tengok bagaimana penguasaan murid MBPK kita dan juga bagaimana mereka menguasai sesuatu kemahiran. Jadi PASR bagi saya patutnya dikembalikan. Dan ianya sebenarnya lebih menyeronokkan PASR sebab dia lebih productivity kan, dan juga amali. Okay, dan juga itulah keperluan sebenar murid-murid berkeperluan pendidikan khas MBPK yang ada sekarang lah kan. Takkan kita nak tumpukan dia kepada peperiksaan, kepada terlalu akademik kan. Murid berkeperluan pendidikan khas kan, murid khas. So dengan sebegini saya rasa PASR dikembalikan. Memang itu secara holistik kita menilai dia, kemahiran juga amali. PASM yang sedang rintis, silap saya, boleh ditambah baik. Dan juga UPSR dan juga PT3 boleh tetap dengan pemansuhan tersebut, ataupun sekiranya nak dikembalikannya boleh ditambah baik. Cadangan saya tadi adalah kita masukkan sebahagian dalam penilaian ataupun pentaksiran akhir pengajian lah. Okey, saya rasa itu saja perkongsian atau pandangan saya berkaitan dengan isu semasa lah berkaitan dengan pendidikan dan juga pendidikan khas khususnya lah. Jadi itu hanyalah pendapat pribadi saya, dan saya kiranya dapat pandangan-pandangan lain juga boleh berkongsi. Dan kita tidak lain dan tidak bukan hanyalah mahukan yang terbaik untuk sistem pendidikan kita dan juga untuk anak-anak kita, dan lebih-lebih lagi adalah untuk murid berkebutuhan pendidikan khas kita. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita jumpa lagi insya-Allah.